Assalamualaikum. Nama saya Nur Iskandar Muhtar dan saya ingin menerangkan tentang kerja khusus kami buat yang bertajuk Stres Pembunuh Senyap. Kumpulan saya terdiri daripada 8 orang iaitu Muhammad Syah Amirul, Muhammad Izzat, Muhammad Kamil, Muhammad Amirul, Afzal Hairi, Muhammad Ikram, saya Nur Iskandar dan Muhammad Fitri iaitu ketua grup kami. So, tajuk utama kita adalah stres pembunuh senyap. So, apa itu stres? Secara ringkasnya, stres adalah tindak balas fizikal dan emosi serta mental kepada sebarang perempuan atau boleh dikenali sebagai stres pada umumnya boleh ditakdirkan sebagai tindak balas minda dan fizikal yang terhasil dari permintaan atau cabaran mengikut sesuatu keadaan dan tempat. Stres melibatkan perasaan subjektif yang pada mulanya diterima oleh diri sendiri secara aman, tetapi lama kelamaan menjadi semakin kacau apabila permintaan atau cabaran semakin bertambah. Sebagai contoh, kalangan Malaysia. Kesihatan mental di Malaysia adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan dan dipandang serius. Ini kerana banyak permasalahan kesihatan mental turut dikaitkan dengan tindakan membunuh diri. Tekanan atau stres yang melampau menjadi faktor utama berlakunya permasalahan kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia. Tekanan kehidupan semakin meningkat seiring dengan pemesiatan ekonomi membuatkan rakyat Malaysia terjerut dalam masalah stres yang membawa kepada permasalahan mental yang teruk. Stres juga boleh membawa kepada banyak penyakit yang berbahaya seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi atau yang lebih teruk bahawa mereka untuk membunuh diri apabila satu tekanan itu terlampau. Video ini ditujukan untuk memberitahu lebih lanjut tentang tanda-tanda, faktor-faktor dan penyelesaian yang boleh diambil bagi menangani stres dalam kalangan pada setiap peringkat umur yang boleh diimplement pada diri sendiri ataupun kita boleh memberitahu kepada kalangan yang lain. Saya akan berikan tugas penerangan yang lebih lanjut kepada kumpulan saya. Yang seterusnya iaitu Muhammad Syahid. Dia akan terangkan yang lebih lanjut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So seterusnya ialah kami akan membicarakan tentang objektif kajian. So kami mendapati kami membuat tiga objektif kajian iaitu tanda-tandanya stres, berlakunya stres, faktor-faktor berlakunya stres dan akhir sekali ialah pendekatan berlakunya stres. So seterusnya ialah suratan kajian kami. So for suratan kajian kami membuat kajian ini bertujuan untuk menyiasat lebih lanjut manifestasi tekanan iaitu tanda-tanda tekanan tersebut, pencetus utamanya iaitu faktor-faktor tekanan tersebut dan pendekatan yang diambil oleh individu untuk mengatasi tekanan tersebut iaitu cara mengatasi tekanan tersebut. So seterusnya ialah melalui penyelidikan yang lebih mendalam, kami berharap untuk lebih memahami kerumitan tekanan dan membangunkan strategi intervensi yang lebih berkesan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi. So based on kajian-kajian yang kita orang dah buat melalui internet, data-data yang kita orang dapat, so dengan mengenal pasti tanda-tanda faktor-faktor, kita lebih aware dalam stres tersebut dan seterusnya kita boleh menangani stres tersebut dengan lebih baik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afzal Hairi bin Abdul Halim, B0821102227. Hari ini saya ingin menceritakan tentang tanda-tanda ataupun membincangkan tanda-tanda gejala stres. Gejala stres dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, tetapi umumnya melibatkan perubahan fizik, emosional, kognitif dan tingkah laku. Fizik seseorang mungkin akan mengalami sakit kepala dan bernafas secara laju. Sakit kepala dapat menjadi salah satu tanda fizik yang umum terkait dengan stres.
Gejala ini dapat bervariasi dari ringan hingga ke parah dan memiliki beberapa karakteristik khas yang terkait dengan kondisi stres. Bernafas secara laju atau hyperventilasi adalah salah satu respon fizik umum terhadap stres. Saat seseorang mengalami stres, sistem saraf simpatik dapat diaktifkan yang memicu perubahan dalam pola pernafasan. Secara emosional, stres dapat menyebabkan mudah marah. Mudah marah atau reaksi emosional yang intens dan cepat dapat menjadi salah satu tanda stres. Saat seseorang mengalami tekanan atau stres, sistem saraf simpatik dapat diaktifkan, memicu respon fight or flight yang dapat meningkatkan tingkat ketegangan dan emosi. Selain itu, tindakan agresif dapat menjadi salah satu tanda stres yang cukup jelas. Perilaku agresif baik verbal ataupun fizik dapat meningkatkan dalam situasi stres. Ini dapat mencakup mengancam, memaki atau bahkan berkelahi. Berfikiran negatif adalah salah satu aspek kognitif yang dapat muncul sebagai tanda stres. Stres dapat mempengaruhi cara seseorang berfikir dan memproses informasi, seringkali mengarah pada pola fikir yang premisis atau merugikan. Ketika seseorang mengalami stres, dapat terjadi gangguan pada kemampuan mereka untuk fokus dan berkonsentrasi secara optimal. Gangguan kognitif ini dapat menjadi tanda stres yang signifikan. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, sekarang saya ingin menceritakan tentang faktor-faktor berlakunya stres. So, kami mengambil 3 faktor berlakunya stres, iaitu kekeluargaan, persekitaran dan genetik. So, pertama sekali ialah konflik kekeluargaan. So, konflik dalam keluarga dan perhubungan dapat meningkatkan stres kerana menciptakan ketidakstabilan emosi dan ketegangan. So, konflik hubungan yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menciptakan beban emosi yang berpanjangan dan mempengaruhi kesejahteraan mental dan fizik seseorang itu. Penyelesaian konflik dan komunikasi yang baik penting untuk mencegah seseorang itu daripada tekanan. Okay, seterusnya ialah persekitaran. So, persekitaran juga adalah salah satu faktor berlakunya stres. Sebagai contoh, wujudnya konflik di tempat kerja seperti ketidakadilan dalam pembahagian tugas, konflik di antara sesama pekerja boleh menciptakan suasana yang tidak menyenangkan bagi seseorang itu. Selain itu, faktor ekonomi seperti kepayahan mencari wang dan kesukaran mencari pekerjaan juga menambahkan beban emosi dan kebimbangan, lalu tercetusnya tekanan tersebut. Seterusnya, masalah kejiranan juga seperti kebisingan dan hubungan yang tidak baik antara jiran juga boleh menambahkan lagi tekanan kepada individu tersebut. Selain itu, last sekali ialah faktor genetik. Secara biologi, ketidakseimbangan hormon boleh menjadi tekanan. Sebagai contoh, peningkatan tahap hormon stres, kortisol boleh berlaku dalam situasi tekanan. Selain itu, penyakit fizikal juga boleh menyebabkan tekanan apabila badan mengalami ketidakseimbangan dan ketidakselesaan. Seterusnya, genetik juga mungkin memainkan peranan dengan kecenderungan genetik seperti berpotensi mempengaruhi cara tubuh mereka bertindak balas terhadap tekanan. Akhir sekali, secara keseluruhannya, interaksi kompleks antara faktor biologi ini boleh mempengaruhi tindak balas tekanan individu tersebut. So, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Lakuan bin Muhammad Razmi, B08 211 0398. Saya akan menyambung tentang pendekatan untuk tajuk ini, iaitu mengkaji langkah-langkah untuk mencegah gejala stres. Poin yang pertama adalah senaman secara berkala. Senaman secara berkala membantu mencapai tahap optimum fizikal dan mental. Apabila bersenam, badan akan mengeluarkan sejenis hormon iaitu endorfin
yang memainkan peranan penting dalam mengendalikan perasaan cemas, bimbang dan kemurungan, dan juga ia membantu mengawal tekanan. Poin yang kedua adalah pemakanan yang sihat. Pemakanan yang baik menyumbang kepada fizikal luaran dan dalaman yang lebih baik. Terdapat juga beberapa contoh makanan di Malaysia seperti ikan tenggiri, sardin dan ikan air tawar adalah sumber yang tinggi dengan omega 3 yang mengawal menstabilkan stres. Poin ketiga adalah kualiti tidur yang baik. Hal yang cukup memungkinkan kita untuk menjalani aktiviti hari-hari yang seterusnya dengan lebih baik. Tidur yang baik dapat juga membuat jantung lebih sihat dan mengelakkan emosi terganggu. Nama saya ialah Muhammad Kamikuan bin Nazarin, nombor matrik B0821110322. Saya akan membentangkan tentang metodologi kajian bagi pihak kumpulan saya. Yang pertama sekali, saya akan menerangkan apa maksud metodologi. Metodologi kajian merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek yang tertentu. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan reka bentuk kajian dan instrumen kajian bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditemukan lebih awal. Metodologi penyelidikan ialah merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi juga menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi ini adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasikan kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Saya akan menerangkan tentang poin pertama di dalam metodologi iaitu reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini hanya menggunakan kaedah kualitatif. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti adakah stres boleh membunuh dalam senyap dan kajian ini berdasarkan pemerhatian di dalam kalangan pelajar UTM dan mengkaji faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelajar yang mengalami stres. Poin yang kedua di dalam metodologi kajian ini ialah instrumen kajian. Instrumen ialah alat untuk mengukur data yang dikehendaki bagi menjawab soalan penyelidikan yang telah ditetapkan. Instrumen juga merupakan proses menyediakan alat mengumpul data menerusi konsep yang berkaitan dengan sikap, persepsi, pandangan dan keterangan latar belakang. Dalam kajian ini, instrumen digunakan untuk mendapatkan data dengan menggunakan kaedah rujukan seperti kepustakaan, internet dan juga daripada buku-buku yang telah dipilih. Untuk rujukan kepustakaan, saya telah mengkaji daripada pelbagai sumber seperti buku, kamus, blog dan juga internet untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Rujukan yang seterusnya adalah daripada internet. Internet juga membantu saya dalam menyempurnakan kajian ini. Antara laman sesawang yang diakses untuk mendapatkan maklumat mengenai kajian ini adalah seperti American Psychological Association, ResearchGate dan surat khabar digital. Rujukan daripada sumber internet ini dapat membantu saya untuk memperoleh maklumat yang lebih luas dan terkini mengenai skop kajian ini. Disebabkan ini, segala maklumat dapat diperoleh menerusi internet tanpa had dan berentasi masa hanya di hujung jari. Kita beralih kepada rujukan yang terakhir iaitu rujukan daripada buku. Saya telah menggunakan pelbagai buku yang berkaitan dengan tajuk yang berkaitan dengan stres. Terdapat pelbagai maklumat yang saya perolehi daripada beberapa buah buku bagi menambahkan lagi maklumat dalam kajian ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram bin Salim. Nombor matrik saya B11231053. Saya akan membentangkan bahagian perbincangan. Pada Mei 2022, satu kajian dijalankan oleh Rakuten Insight mengenai kadar peratusan yang mengalami tahap tekanan yang tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia mengikut pecahan peringkat umur. Gambar raja di bawah, kita dapat lihat bahawa umur lingkungan 16 ke 24 tahun mempunyai kadar peratusan yang sangat tinggi berbanding umur lingkungan yang lain. Hal ini kita boleh simpulkan bahawa umur 16 ke 24 tahun, mereka masih lagi dalam proses pendidikan, pembelajaran. Contohnya diploma, SPM, degree. Mereka mengalami stres dari segi menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh lecturer mereka. Tugasan yang banyak, hal ini boleh menyebabkan mereka mengalami stres. Selain itu, mereka juga boleh mengalami stres dalam pemilihan jurusan yang menentukan masa depan mereka. Mereka stres dalam memilih jurusan, mereka membuat keputusan yang tidak pasti. Mereka takut buat keputusan yang disebabkan mereka boleh mengalami stres.
Seterusnya, umur lingkungan 25 ke 34 tahun. Umur 25 ke 34 tahun mempunyai kadar perutusan kedua tertinggi dari yang lain. Lingkungan umur ini kita dapat kaitkan dengan umur-umur yang ingin baru saja membina rumah tangga. Kebanyakan masalah umur lingkungan ini adalah dari segi kewangan. Hal ini disebabkan pinjaman loan mereka ingin membeli rumah, hutang banyak, ketidakstabilan ekonomi membuatkan barang rumah dan barang dapur meningkat, masalah kewangan. Hal ini boleh menyebabkan mengalami stres. Perbincangan seterusnya. Punca-punca berlakunya stres. Yang pertama, beban kerja yang berlebihan. Beban kerja berlebihan boleh menjadi satu punca stres. Sebabkan beban yang terlalu banyak atau tanggungjawab yang berat boleh mencetuskan perasaan terlalu tertekan. Contohnya seseorang engineer yang perlu menyiapkan satu projek sebelum tamat tempoh yang diberikan. Beban mereka atau tanggungjawab yang berat boleh menyebabkan mereka stres dalam menyiapkan suatu projek. Yang kedua adalah masalah kewangan. Masalah kewangan juga menjadi sebab puncanya stres. Keperluan untuk menangani hutang. Hutang, loan, bunga makin naik. Mereka dalam masa yang sama mereka mempunyai masalah kewangan, kekurangan kewangan. Lagi-lagi dengan ketidakstabilan ekonomi, barang-barang dapur, barang keperluan semua meningkat. Jadi ini boleh disebabkan puncanya stres. Yang ketiga adalah konflik dalam hubungan. Konflik dalam hubungan juga dapat menyebabkan stres. Pertengkaran antara pasangan boleh membuatkan gangguan emosional. Pertengkaran antara keluarga, kawan-kawan yang boleh memberikan kesan kepada ketidakstabilan mental. Jadi mereka akan mengalami stres yang sangat tinggi. Seterusnya, pendekatan pemulihan secara jasmani dan rohani. Seperti yang kita dapat tahu tadi, yang pertama punca stres adalah beban kerja yang berlebihan. Cara kita mengatasi dia adalah mengurusan masa dengan betul. Seperti menetapkan keutamaan dan menyimbangkan tanggungjawab boleh membantu mengurangkan beban. Kita dapat mengurangkan beban kerja yang kita berlebihan ini dengan kita mengatur masa dengan betul. Yang kedua adalah mengamal gaya hidup yang sihat. Mengamal gaya hidup yang sihat seperti senaman, tidur yang mencukupi dan pemakanan seimbang dapat membantu kita untuk mengurangkan stres. Perlu diingatkan bahawa setiap individu adalah unik. Oleh itu, pengurusan stres yang berkesan adalah usaha yang disesuaikan dengan keperluan dan kebolehan individu. Kita juga boleh bersukan selain senaman berfutsal, main bola, dapat menghilangkan stres. Yang ketiga adalah doa. Kita dapat menciptakan ruang suci di dalam hati untuk berkongsi dengan Yang Maha Esa. Di mana di sini kita perlu renungkan erti kehidupan kita, mencari petunjuk. Kita sama-sama mencari punca masalah stres dan meminta doa kepada Allah supaya Allah memudahkan segalanya. Akhir sekali adalah cara menangani masalah stres. Seperti kita tahu, konflik dalam hubungan, cara kita menangani adalah komunikasi yang terbuka dengan keluarga, pasangan, rakan sekerja, rakan-rakan. Kita berkongsi perasaan dan pengalaman dengan orang lain. Kita boleh membantu melegakan bebanan emosi kita. Emosi kita dan emosi orang-orang lain. Kita share pendapat, kita berkongsi pendapat dengan kawan-kawan, sahabat, pasangan. Kita berbincang, memberikan perspektif yang baru terhadap masalah. Yang kedua, jika stres terus berlanjut dan mengganggu kehidupan seharian, kita harus mencari bantuan profesional. Contohnya, pakar-pakar fisiologi atau kaunseling dapat memberikan sokongan dan panduan untuk mengatasi masalah stres dengan lebih berkesan. Kita perlu dapatkan rawatan sebab kita dah usaha macam mana pun tak boleh nak hilang kat stres. Kita tetap stres, tak boleh tidur malam. Kita perlu dapatkan rawatan daripada pakar-pakar. So itu saja daripada saya. Sekian.
Kesimpulan yang dapat kami simpulkan daripada kajian ini adalah stres merupakan salah satu faktor yang boleh memberikan impak negatif kepada kesihatan fizikal dan mental seseorang. Terdapat situasi di mana tekanan hidup boleh menjadi pembunuh senyap kerana ia mungkin tidak menunjukkan gejala yang jelas pada peringkat awal. Stres yang berterusan dan tidak dikendalikan dengan baik boleh memberikan kesan jangka panjang yang serius kepada tubuh dan minda. Kerajaan dan masyarakat perlulah memilih pendekatan yang terbaik untuk mengatasi masalah stres bagi mengelakkan ia berterusan. Kesimpulan daripada teori stres pembunuh senyap adalah bahawa tekanan yang berlebihan dan berterusan boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental dengan ketara. Stres adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Tetapi tekanan yang tidak terkawal boleh menyebabkan masalah jangka panjang yang boleh bahaya kepada kesejahteraan seseorang secara tidak langsung. Dengan memahami bahaya stres pembunuh senyap dan mengambil langkah-langkah untuk mengelakkannya, individu dapat meningkatkan kualiti hidup mereka dan mengurangkan risiko terhadap kesan jangka panjang yang mungkin timbul akibat tekanan yang berlebihan. Sekian, terima kasih.